Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi orang perempuan yang bukan hafizah, yang datang haid, bolehkah dia baca Quran atau memegangnya dengan bertaklid mazhab Maliki? Okey. Perempuan yang haid, menurut pandangan majoriti ulama mazhab, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali, bahawasanya tidak boleh dia membaca Al-Quran ketika dia datang haid dan sebelum daripada dia mandi wajib. Tidak boleh dia baca Al-Quran, sama ada dia itu hafizah ataupun tidak. Namun ada satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, bagi perempuan yang hafizah boleh, kalau dia bimbang takut dia terlupa. Tapi pandangan tu bukan pandangan mu'tamad. Jadi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama, adalah tidak boleh perempuan yang datang haid membaca Al-Quran, sama ada dia hafizah ataupun tidak. Dah kau dak baca Quran takut lupa. Dalam mazhab Imam Syafi'i kata takut lupa ni tak semesti dak baca Quran. Ada cara hak yang untuk ataupun yang dapat dia elok diri dia daripada lupa. Caranya adalah dia saat itu menghadirkan ayat Al-Quran dalam hati, ataupun dia gerak bibir mulut saja tanpa mengeluarkan suara. Sebab baca mesti mengeluarkan suara. Mulut gerak tanpa mengeluarkan suara. Dan benda tu memang orang puan praktik sama. Gerak mulut, suara tak tubik kan? Orang puan kalau nak marah seseorang, dia buat suara tak tubik. Jadi praktik sama. Jadi benda tu bukan payahlah untuk mengulang Quran tanpa mengeluarkan suara. Okey, itu pandangan majoriti ulama. Namun menurut pandangan mazhab Maliki, bahawasanya dibolehkan kepada perempuan membaca Al-Quran, sama ada perempuan tu hafizah ataupun tidak, ketika hala istirsali dam, ketika darah sedang keluar. Ketika darah sedang keluar, boleh orang puang membaca Al-Quran, sama ada dia itu hafizah ataupun tidak. Dan boleh orang puang hak nak baca Quran bertaklid kepada mazhab Maliki dalam masalah ni. Cuma kena ingat mazhab Maliki, pandangan mu'tamad adalah boleh ketika darah sedang keluar. Tapi kalau darah berhenti tidak boleh, melainkan dia kena mandi wajib. Bila mandi, kalau darah berhenti tak boleh dah dia nak baca Quran, bahkan mesti dia kena mandi wajib dulu. Sebab ketika darah sedang keluar, dia tidak mampu untuk menghilangkan halangan tersebut. Tetapi kalau darah berhenti, dia mampu menghilangkan halangan dengan mandi wajib. Baik. Okey, itu mengikut pandangan mazhab Maliki. Maka boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mana lebih afdal, sama ada solat duduk atas kursi atau solat duduk atas lantai? Teguh sekian. Okey, jadi bagi orang hak yang sembahyang sunat, dia boleh nak sembahyang berdiri dan boleh nak sembahyang duduk. Manakala orang hak yang sembahyang fardu, tidak boleh dia sembahyang duduk, bahkan mesti dia sembahyang berdiri, melainkan ketika dia tidak mampu untuk berdiri. Jadi ketika mana orang hak yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Dan bagaimana cara dia duduk? Kata ulama, bagaimana cara dia duduk memada. Boleh belaka nak duduk warna pun, asal kata duduk je. Baik. Cuma hak mana lebih afdal tu duduk di atas kursi dengan duduk di atas lantai. Kita nak tengok hak mana lebih afdal, kita kena tengok manakah hak yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita tengok hak yang dilakukan oleh Rasulullah adalah duduk di atas lantai. Benar Rasulullah sembahyang duduk. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk. Sahabat menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk atas duduk atas lantai. Hak tu yang lebih afdal. Tapi bukanlah bermakna duduk di atas kursi hukum dia adalah makruh. Kalau orang tanya berapa lebih afdal duduk atas lantai, lilittiba', kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Soalan lah sekali. Dibaca dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan lagi daripada topik. Apa hukum bagi seorang anak yang memisahkan ayahnya dengan ibu tirinya, kerana sikap ibu tiri yang jelas-jelas mengabaikan tanggungjawab serta amanah terhadap suaminya sendiri dan anak-anak tirinya, sehingga kan ayah turut mengabaikan anak-anaknya sendiri. Gitu. Baik. Jadi seorang anak dia memisahkan ayahnya dengan ibu tirinya. Sebab sikap ibu tiri-tiri yang jelas mengabaikan tanggungjawab serta amanah terhadap suami. Jadi dia tengok mak tiri dia cara mana ke ayah dia. Hak yang sepatut ayah dia kena cara ke mak. Tu sepatut kan? Hak mana hak yang sepatutnya? Orang puang kena cara kau lelaki kena cara orang puang. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, ke an-nisa'u qawwamat 'ala ar-rijal.
Baik. Boleh faham. Jadi sekarang ni mak tiri dia mengabaikan tanggungjawab terhadap ayah dia. Dan mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak tiri. Cara mana anak tiri? Adakah kewajipan kepada seorang perempuan melayani anak kepada suami dia? Ini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Jadi boleh tak dia saat itu nak pisahkan di antara ayah dengan mak tiri dia? Okey. Yang pertama sekali, anak-anak dia kena faham bahawasanya menjadi kewajipan kepada setiap anak berbuat baik kepada ibu bapa. Kena buat baik kepada mak, kena buat baik kepada ayah dia. Baik. Dan termasuk dalam buat baik kepada ayah dia adalah buat baik kepada orang-orang yang dikasihi oleh ayah dia. Abdullah bin Umar satu ketika dia berjumpa dengan seorang anak orang Arab Badui. Yang mana orang Arab Badui ni dulu dia rapat dengan Saidina Umar. Maka dia bagi kenderaan, bagi serban. Orang kata, Allah mu ni Arab Badui, wi sikit pun tak apa dah, ni habis ke kenderaan-kenderaan mu wi. Kata Said Abdullah bin Umar, apa hak yang diperintahkan kepada kita adalah kita kena berbuat baik kepada orang hak yang disayangi oleh ayah kita, kerana ia termasuk dalam berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey. Jadi apa hak yang diwajibkan kepada anak adalah buat baik kepada mak tiri dia, kerana mak tiri dia adalah orang hak yang disayangi oleh ayah dia. Setiap orang hak ataupun membuat baik kepada orang hak yang dikasihi oleh ayah dia termasuk dalam buat baik kepada ayah dia. Melainkan kalau sekiranya dia tengok hanya setakat mengabaikan, hak tu sebenarnya bukanlah jalan penyelesaian, dia adalah memisahkan di antara suami isteri. Kalau hanya mengabaikan. Kalau hanya, sebab ni sekarang ni hanya dakwah. Kadang-kadang orang ni tengok kata mengabaikan, tapi orang ni kata dok. Di bahasa dia dah orang balah ni, orang buat lain, orang lain buat tak kena belaka, dia seorang je buat kena. Orang nu pula kata dia pula buat tak kena. Orang nu buat tak kena. Orang balah gitu, biasa kan orang balah kan. Tak ada orang balah kata aku jahat. Bukan dia akan kata orang nu hak yang jahat. Jadi dalam masalah ni sebenarnya janganlah sampai kepada memisahkan, melainkan kalau jelas-jelas. Ayah saat ni tu hari ni jahit sini, esok jahit sini, lusa tangan tak ada. Hak tu dah apa lah? Sebab mendatangkan mudarat la darara wala dirar. Hak tu kena tolak kemudaratan tersebut. Baik. Jadi masalah kalau sekiranya mengabaikan, banyak lagi cara hak yang selain daripada kita ceraikan, pisahkan di antara keduanya. Tapi sebenarnya anak buat lagu mana pun, masalah cerai ni duduk tangan ayah, bukan duduk tangan anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-talaq ala man akhadha bis-saq. Cerai itu di atas orang hak yang menjadi yang menerima nikah bagi perempuan tersebut. Orang lelaki lah. Okey, itu secara ringkasan jawapan kepada persoalan hak yang diajukan saat ni. Okey. Kita sambung balik. Muka surat 41. Ini kita nak baca cepat sikit. Kelima rakaat. Keenam tamakninah ketika rakaat. Di dalam rakaat tu kena ada tamakninah. Benda tamakninah, kita kata tamakninah, tapi kalau bahasa Arab tumakninah, iaitu sekira-kira setiap anggota badan berada dalam keadaan tetap pada tempatnya. Dia sebenarnya tamakninah ni gini. Tamakninah ni adalah tujuan untuk kita membezakan. Okey, katakanlah tamakninah dalam rakaat. Kita rakaat kena tamakninah. Tamakninah ni adalah mesti kena ada diam yang sekejap supaya ada perbezaan di antara pergerakan turun kepada rakaat dengan pergerakan bangun kepada i'tidal. Okey, boleh faham? Sekarang ni tamakninah tujuan untuk biar ada fasil, biar ada perceraian di antara pergerakan turun kepada rakaat dengan bangun kepada i'tidal. Tamakninah dalam i'tidal biar ada perceraian di antara bangun daripada rakaat kepada i'tidal dengan turun kepada sujud. Kita faham, kalau ada perceraian, tu yang dinamakan sebagai tamakninah. Baik, cuma dalam kitab fiqh dia letak. Okey, sekurang-kurang tempohnya adalah tempoh ucapan subhanallah. Lebih kurang dalam 2 saat. Lebih kurang subhanallah. Tapi sebenarnya hak yang lebih tepatnya adalah ada perceraian je. Ada perceraian. Cuma takut tak faham perceraian lagu mana, qada masa lagu mana. Gini mu ambil qada ni. Qada ucapan subhanallah. Okey, tempoh banyak mana qada subhanallah. Mu kena berhenti qada tu lah. Sekurang-kurang.
Tapi yang asalnya tujuan tumakninah adalah untuk membezakan di antara pergerakan pergi kepada satu rukun dengan pergerakan tinggal daripada rukun tersebut. Okey, nampak kan? Okey, habis. Ketujuh, i'tidal. Ke-8, tumakninah ketika i'tidal. Ke-9, sujud 2 kali pada setiap rakaat. Sekurang-kurangnya meletakkan dahi ke tanah, tempat sujud. Begitu juga perut jari pada 2 telapak tangan, perut jari kedua kaki, dan kedua lutut. Dalam masa yang sama, dia sebenarnya sebahagian saja, sebahagian daripada dahi, bukan mesti semua dahi. Hak yang diwajibkan sebahagian, tidak semesti semua, tapi hak yang paling afdal adalah semua. Sekurang-kurang meletakkan dahi ke tanah. Dia ada tak meletakkan sebahagian daripada dahi, ya? Okey, sepatutnya kita sekurang-kurangnya meletakkan dahi ke tanah. Itu terjemahan yang mudah lah. Tapi hak yang hak Arabnya dia wad'u syai'im min jabhatihi 'alal ard. Meletakkan sedikit sesuatu daripada dahinya. Apa maksud wad'u syai'im min jabhati? Tidak disyaratkan letak belaka. Walaupun hak yang paling sempurna adalah letak belaka, tapi sikit aja dia letak, maka sudah memada. Sama juga masalah perut jari pada 2 telapak tangan, perut jari kedua kaki dan kedua lutut, 1 juzuk saja yang disyaratkan. Okey, dalam masa yang sama dia memberatkan kepalanya dan meninggi bahagian bawahnya daripada bahagian atasnya. Itu di antara syarat sujud. Mesti kena memberatkan kepalanya. Maksudnya beratkan kepalanya ni, kalau misalnya ada kapah hak yang dia letak di bawah dahi dia, maka kepek kapah tu. Maksud memberatkan di sini jangan kita faham kena tekan kepala, bukan. Bukan kena tekan. Tekan tu lain. Dia memberatkan kepala. Ia memberi maksud kalau kita letak kapah, dia akan kemah kapah ni. Jadi yang dimaksud kena memberatkan kepala, jangan kita gagah di tangan. Jadi masa kita sujud saat ni, apabila kita angkat punggung tinggi, secara automatik kepala akan jadi berat. Jangan faham memberatkan ni mesti kita kena tekan, kena renyih apa semua sekali. Bukan gitu. Yang keduanya, syarat wuduk, syarat sujud mesti kena meninggikan punggung daripada kepala. Bahagian punggung biar tinggi daripada bahagian kepala. Jadi kalau kita sujud tapi kepala lebih tinggi daripada punggung, maka tak jadi sujud tu. Melainkan kalau orang tu ada masalah, ni orang tak ada masalah. Sebagai contoh, dia sujud atas batas, sujud atas meja. Okey, boleh faham kan? Aku tu tidak memada. Tak ada orang buat gitu kerja. Tapi ada ketika orang duduk Mekah, tengok kita semayang, tiba-tiba orang ni tak kira, dia waksah depan kita. Ni penuh waksah depan kita. Dia waksah depan tak sekarang. Dan nak buat orang kita. Nanti nak sujud, dia sujud cepat-cepat. Tak kita nak sujud. Okey. Tak ada masalah. Sujud atas belakang dia ke? Dah tak ada tempat dah. Tapi dia bangun pula kat girang. Sujud macam biasa. Allah Rabbi. Jadi jangan benda punggung lebih rendah daripada kepala. Jadi kalau sujud tepat hak yang jenis berbukit lagu tu, maka tidak memada. Mesti kepala rendah daripada punggung dia, bahagian bawah. Seterusnya ke-10, tamakninah ketika sujud. Ke-11, duduk antara 2 sujud. Ke-12, tamakninah ketika duduk antara 2 sujud. Ke-13, tasyahud akhir. Ke-14, duduk ketika tasyahud akhir. Ke-15, berselawat ke atas Nabi SAW ketika tasyahud akhir. Ke-16, memberi salam, iaitu sekurang-kurangnya dengan ucapan Assalamualaikum. Itu sekurang-kurang. Ke-17, tertib. Kena ikut susunan dia. Dah kalau tak ada tertib, tak jadi lah. Kalau sengaja, batas semayang. Sengaja tak ada tertib, batas semayang. Lepas daripada baca Fatihah, turun sujud lalu. Lepas tu baru naik rokok mula. Dah apa buat kerja gitu? Kita tanya dia, dia kata puas dah rokok semua dah mula-mula. Batas semayang dia. Kalau tak sengaja, tak batas semayang. Tetapi setiap perkara yang dia buat tanpa tertib, lara, tidak dikirakan. Sebagai contoh, Allahu Akbar, lepas daripada baca Fatihah, selesai apa semua sekali, dia pun turun sujud tanpa rokok. Dah ingat seterang rokok, turun sujud. Lepas tu baru ingat, aku tinggal. Okey, kata ulama, sujud dia saat ni tu tak jadi, duk antara 2 sujud dia tak jadi, dia kena bangun rokok semula. Sebab apa tak jadi? Sebab dia buat sebelum daripada rokok. Dia tidak jaga tertib. Tak batas semayang sebab tanpa disengajakan, dia terlupa. Baik. Lepas tu lepas daripada rokok, tidak kena sujud mula. Dah tadi dah sujud, tak jadi.
Ini kalau sekiranya dia ingat sebelum daripada sampai kepada rukun yang ditinggalkan pada rakaat yang berikut. Tapi kalau sampai dah kepada rakaat yang berikut pada tempat rukun yang ditinggalkan, maka rukun yang ditinggalkan ataupun hak yang dia buat pada rakaat berikut menjadi ganti kepada rukun hak yang ditinggal pada rakaat yang sebelum. Dan hak yang dia buat tengah tu semua lara belaka. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, dia tinggal rakaat, dia tinggal i'tidal, terus sujud. Ingat-ingat masa rakaat kedua pula, Allahu akbar. Oh, tadi aku duk rakaat. Baru sedar ni baru rakaat. Dua rakaat ada baru sekali rakaat. Okey, jadi rakaat untuk rakaat kedua adalah rakaat untuk rakaat yang pertama. Mana-mana yang dia buat di celah-celah tu semua lara belaka. Jadi walaupun nampak pada zahirnya dua rakaat, tapi pada hakikatnya baru satu rakaat. Kalau sembahyang zuhur kena buat 3 rakaat lagi. Okey, itu maksud dia. Baik. Faslun. فصل وسننها كثيرة منها رفع اليدين إلى تكبيرة الإحرام وإلى الركوع وإلى الرفع منه وإلى القيام من التشهد الأول ومن سننه دعاء الاستفتاح ثم التعوذ ويسن في كل ركعتين والأولى آخرا وقراءة سورة لغير مأموم السامع بعد الفاتحة وجهر في الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وللرجل وامرأة إن لم يحضر عندها رجال أجانب ووضع اليمنى على الكوع اليسرى تحت صدره وتكبيرة غير تكبيرة الإحرام والقنوت في الاعتدال الثانية من الصبح وفي سائر المكتوبة للنازلة ويكون في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ويضع في السجود ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون بين سجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وتسن جلسة الاستراحة في والثالثة من غير المغرب ويسن التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي القنوت وافتراش في جميع الجلسات وتورك في التشهد الآخر ويسن فيها نظره إلى موضع سجوده والخشوع وتدبر القراءة والذكر وتكميل قراءة الركعة الأولى على الثانية وركوبها بنشاط وفوار قلب وكثرة الدعاء في سجوده Fasal sunat-sunat salat. Perkara sunat ketika salat itu banyak, antaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, bangun daripada rukuk dan bangun daripada tasyahud akhir, tasyahud awal. Yang kedua membaca doa iftitah, yang ketiga membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada setiap rakaat, terutamanya pada rakaat pertama. Membaca apa-apa surah selepas membaca surah Fatihah bagi selain daripada makmum yang mendengar bacaan imam. Menyandingkan bacaan pada salat subuh dan 2 rakaat yang pertama salat maghrib dan isyak bagi lelaki. Adapun bagi perempuan disunatkan menyandingkan bacaan sekiranya tidak tiada lelaki dan Nabi bukan mahram ketika salat tersebut. Dia kena meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah dada ini. Yang ketujuh, takbir selain daripada takbiratul ihram. Yang ke-8, membaca qunut ketika i'tidal pada rakaat kedua salat subuh. Juga pada salat-salat fardu yang lain sekiranya berlaku musibah atau bencana, qunut nazilah. Yang ke-9, mengucapkan ketika rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Yang ke-10, meletakkan kedua-dua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua-dua tangan, dahi dan hidung ketika sujud. Yang ke-11, mengucapkan ketika duduk antara dua sujud rabbi kulli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang ke-12, duduk istirahat pada rakaat yang pertama dan ketiga kecuali pada salat maghrib. Yang ke-13, tasyahud awal. Yang ke-14, duduk ketika tasyahud awal. Yang ke-15, berselawat atas Nabi SAW ketika tasyahud awal. Yang ketiga, berqunut. Duduk iktiraf pada kesemua duduk dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Disunatkan memandang pada tempat sujud solat dengan penuh khusyuk, mentadabbur bacaan Quran dan zikir, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama melebihi rakaat kedua, mengerjakan salat dalam keadaan cergas dan lapang hati dan memperbanyakkan doa ketika sujud. Baik. Kita dalam masuk dalam perbincangan baru, iaitu berkenaan dengan sunat-sunat solat. Yang dimaksud dengan sunat-sunat solat adalah perkara yang kalau kita buat dapat pahala, manakala kita tinggal ia tidaklah merosakkan solat kita. Dia sunat terbahagi kepada dua. Yang pertamanya sunat ab'ad, yang keduanya sunat hay'ah. Sunat ab'ad adalah sunat apabila ditinggalkan, sunat kita jabarkan dengan sujud sahwi. Jabar dalam kitab Jawi dia kata itu, sunat kita jabarkan dengan sujud sahwi. Setengah orang yang baca juburkan, jangan terus. Dalam kitab Jawi dia tulis, biasa dengar tak? Biasa kan? Sunat dijabarkan dengan sujud sahwi. Sunat ditampal kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Baca ikut dang je. Zikir baca dengan zakar, jabar baca dengan jubur, jeng kereng.
Baik. Okey. Manakala sunat hai'ah adalah sunat yang kalau kita tinggalkan tidak disunatkan dijabarkan ataupun tidak disunatkan kita sujud sahwi. Sunat-sunat dalam solat, antara sunat dalam solat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Maksud mengangkat tangan adalah kita angkat dua tangan, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Baik. Dia tangan dalam bahasa Arab, pada asal perkataan tangan, yad dalam bahasa Arab start daripada hujung jari sampai ke bahu. Ni asal perkataan tangan dalam bahasa Arab. Mengangkat tangan akak. Cuma akak tangan sunat. Lepas tu cara akak tu ada pula kaifiat yang lebih afdal. Hak yang terbaik adalah ni kita hadap ke arah kiblat. Maka di sini pula berlaku perbezaan di kalangan ulama fiqh. Hak yang kita nak akad ni sekadar mana? Ada setengah pandangan ulama fiqh adalah bertentangan dengan bahu, kerana ada hadis yang menyebut Rasulullah ketika akad tangan dia bertentangan dengan bahu. Ada satu hadis bertentangan dengan cuping telinga. Maka mazhab Imam Syafi'i dia cuba gabungkan dua hadis tersebut. Yang dimaksud dengan bertentangan bahu bahagian bawah, yang dimaksudkan bertentangan dengan cuping telinga adalah di atas. Sebab mazhab Imam Syafi'i sunat begini, tapi ada pandangan sunat begini. Okey, boleh faham kan? Jadi ada pandangan yang dia melihat kepada satu hadis oleh kerana ada hadis menyebut bertentangan dengan bahu. Jadi bertentangan dengan bahu begini ya. Allahu Akbar. Okey, ini ada satu pandangan. Mazhab Imam Syafi'i dia menggabung terhadap dua dalil. Dalil yang pertama adalah bertentangan dengan bahu, yang keduanya bertentangan dengan telinga. Jadi gabung dua dalil tersebut, yang dimaksud dengan yang bertentangan dengan bahu adalah tapak tangan, bertentangan dengan cuping telinga adalah jari. Jadi sunat lagu ni. Hak ni hak yang paling afdal. Bukan gini, ia bertentangan. Baik. Mak kat takbir ni macam-macam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, cara akad takbiratul ihram. Dia sebenarnya boleh berlaku. Lagu mana cara kita nak akad takbiratul ihram? Masa kita kata Allahu Akbar ke, ataupun kita nak letak, dia sebenarnya banyak-banyak cara. Cuma ringkasan lagu ni, ringkasan. Ada pandangan yang kata ataupun boleh kita buat lagu ni. Masa kita akad tangan Allahu Akbar, baru kita letak. Ataupun kita letak sini dah, Allahu Akbar. Raya kena buat lalu Okey, boleh kita gini. Yang pertama mula kat tangan Allahu Akbar, bar tangan duduk sini, letak. Boleh? Allahu Akbar, tangan duduk sini, bar tangan duduk sini. Dan boleh juga Allahu Akbar, baru letak. Dan boleh juga Allahu Akbar, mula kat tangan, bar tangan duduk bawah. Boleh berlaku. Cuma ulama bincang mana hak yang lebih afdal. Situ ada perbincangan di kalangan ulama. Pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, hak yang lebih afdal adalah permulaan kita mula kat tangan, kita jatuh tangan sampai kepada bar. Allahu Akbar. Baik. Dan pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak disunatkan kita panjang Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Jadi bermakna pergerakan tangan pun kena cepat. Allah, itu tidak afdal. Tak masuk niat, tak faham niat. Kalau tak kata tak masuk niat, jangan Allah, tak afdal. Tapi bukanlah salah. Jangan kata dosa pula. Tidak afdal. Hak yang afdal adalah Allahu Akbar. Itu hak yang paling afdal. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mengangkat tangan ketika rokok. Nak rokok angkat tangan, bangun daripada rokok angkat tangan, dan bangun daripada tasyahud awal. Manakala bangun daripada rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat, itu tidak sunat angkat tangan. Baik. Cuma ada selagi hak yang perlu kita kena bincang berkenaan dengan makmum hak yang sembahyang berjemaah. Jadi makmum hak yang sembahyang berjemaah, ketika tu imam bagi salam, dia pun bangun. Kan dia duduk tahiyat kan? Maka adakah sunat dia angkat tangan? Kata ulama, kena tengok. Tengok lagu mana? Masa tu imam duduk tahiyat akhir, dia tu duduk pada rakaat yang keberapa? Kalau pada rakaat yang kedua, jadi bermakna tasyahud akhir imam adalah tasyahud awal makmum. Maka ketika itu sunat dia angkat tangan masa dia bangun. Tapi kalau dia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, maka tidak sunat dia angkat tangan. Kalau duduk pada rakaat yang keempat, tak mungkin lah. Sebab kena beri salam dah, mungkin naik tambah pula lah. Jadi kalau duduk pada rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, maka tidak sunat akad tangan. Baik, kalau akad juga dia ada hukum lah. Dan mengakad benda yang tidak disyariatkan.
Benda yang tidak disyariatkan. Bergerak benda yang tidak disyariatkan. Apabila benda itu tidak disyariatkan, dalam mazhab Imam Syafi'i bergerak 3 kali dengan anggota yang besar secara berturut-turut ia membatalkan sembahyang. Tapi kalau hanya 2 tangan tak batal lagi. Tiba-tiba dia ngangkat kaki pula lagi. Sebagai contoh. Batal sembahyang dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, nampak kan? Baik. Satu. Yang kedua, ada lagi. Sekarang ni Tok Imam rakaat yang kedua dah. Kita makmum masbuk. Kita duduk tasyahud sekali dengan Tok Imam. Allahu Akbar. Okey, kita duduk sekali dengan tasyahud sekali dengan Tok Imam. Masa kita turun, duduk tasyahud sekali dengan Tok Imam, sunat tak kita baca tasyahud? Soalan. Boleh faham soalan dia. Sekarang ni kita mari Tok Imam duduk tasyahud dah. Tasyahud awal. Kita Allahu Akbar, kita pun duduk tasyahud awal. Soalannya, kita sunat tak kita baca tasyahud? Sunat. Atas alasan mengikut imam. Okey. Sebenarnya anak nak tahu, anak nak ambil jawapan ni, sebenarnya nak jawab lepas daripada ni. Nanti apabila Tok Imam bangun, Tok Imam pun akan Allahu Akbar. Okey, soalan ni, makmum bangun kat lagi, sunat tak angkat tangan? Situ kita nak. Okey, boleh faham? Jadi kalau kita faham jawapan hak yang sebelum, maka kita faham jawapan ni. Jawapan sebelum lagu mana? Sunat tak makmum baca tasyahud? Sunat kerana benda? Kerana ikut imam. Jadi sunat tak makmum angkat tangan? Sebab benda? Kerana ikut imam. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Okey, kerana mengikut imam. Baik. Ke ada Ustaz Latif dengar mazhab lain pula? Pandangan lain. Ada? Tak ada. Gurau nak pergi segar Jaga hati Seterusnya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada setiap rakaat, terutamanya pada rakaat pertama. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Cuma untuk rakaat pertama hak tu sunnah muakkadah. Manakala rakaat kedua, ketiga, keempat hak tu sunnah saja, tidaklah sampai ke muakkadah. Kerana yang keduanya adalah membaca a'udzubillah pada rakaat yang pertama sebelum daripada baca Fatihah tu adalah pandangan yang disepakati oleh ulama mengatakan sunat kita baca. Tapi untuk rakaat kedua, ketiga, keempat berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata tak sunat dah untuk rakaat kedua, ketiga, keempat. Jadi oleh kerana hak yang disepakati adalah pada rakaat yang pertama, sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i kata a'udzubillah pada rakaat yang pertama sebelum daripada baca Fatihah adalah sunnah muakkadah. Baik. Membaca apa-apa surah selepas membaca surah Al-Fatihah ataupun membaca mana-mana ayat daripada Al-Quran ataupun apa-apa surah selepas kita membaca surah Al-Fatihah bagi selain daripada makmum yang mendengar bacaan imam. Manakala makmum yang tidak mendengar bacaan imam, tetap dia sunat membaca surah selepas daripada Al-Fatihah. Sebab dia tak dengar bacaan Tok Imam. Kalau dia dengar, dia kena dengar bacaan Tok Imam. Okey. Membaca apa-apa surah dah kira surah dia pun selepas membaca surah Al-Fatihah bagi selain daripada makmum yang mendengar bacaan imam. Mana? Selain daripada makmum yang mendengar selepas daripada Fatihah. Tapi membaca surah ni bukan untuk setiap rakaat, bukan setiap rakaat. Sebab tu dia buat mari dan 2 rakaat yang dan menyaring pada subuh dan 2 rakaat yang awal daripada maghrib dan isyak. Dia yang baca surah hanya untuk rakaat 2 rakaat yang pertama sahaja. Baik. Menyaringkan bacaan pada solat subuh dan 2 rakaat yang pertama solat maghrib dan isyak bagi lelaki. Adapun bagi perempuan disunatkan menyaringkan bacaan sekiranya tiada lelaki ajnabi ketika solat tersebut. Di solat sama-sama dia ataupun ada keluarga dia sahaja. Ketika ada lelaki ajnabi tidak disunatkan perempuan menyaringkan bacaan solatnya. Meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah dadanya. Takbir selain daripada takbiratul ihram sunat. Takbir ni dinamakan sebagai takbir intiqalat. Membaca kunut ketika i'tidal. Okey, dalam masalah takbir intiqalat, ana baru orang tanya baru ni, ustaz, ada orang kata kalau kita jadi tu imam, ketika kita kata takbir intiqalat, kita kena niat zikir. Kalau kita tak niat zikir, maka batal sembahyang kita. Ada tak dengar gitu? Biasa tak dengar itu? Biasa dengar? Ada biasa dengar tak? Kita kena niat zikir masa kita kata Allahu Akbar untuk takbir intiqalat. Gitu kan, cikgu kan? Ada kan sebelum ni? Biasa dengar cikgu? Tak? Tak biasa dengar tak? Tak ada seorang biasa dengar? Tak ada seorang? Okey, tak ada seorang biasa dengar tak? Ayuh, kita tak ajar cerita. Tak biasa. Sebab orang tanya baru ni.
Okey, kita jawablah. Memang ada yang disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh, bagi tok imam ketika dia nak mengucapkan takbir intiqalat. Ni mengikut pandangan sebahagian ulama fiqh. Bukan berlaku kesepakatan. Dia kata kena niat zikir. Kalau tidak niat zikir boleh membawa kepada batal sembahyang imam. Mana pula boleh membawa batal sembahyang. Ni pandangan sebahagian ulama. Baik. Cuma kita kena hurah. Masalah ni yang pertama sekali, masalah ni tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa kau ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan kena niat zikir? Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak patut padanya sedikit pun daripada kalam manusia. Rasulullah melarang bercakap dengan percakapan manusia di dalam sembahyang. Okey, boleh faham? Apakah yang dimaksud dengan percakapan manusia? Percakapan manusia adalah perkataan yang kosak kita untuk menyampaikan maksud kepada pendengar. Betul? Betul tak percakapan manusia gitu? Perkataan, ungkapan yang kita kosak untuk menyampaikan sesuatu maksud kepada pendengar. Itu percakapan manusia. Cuma perkataan itu berbeza daripada satu lurah kepada lurah yang lain. Betul? Lurah kita lain, lurah ni lain. Tapi semua kalimah-kalimah tersebut tujuannya adalah untuk orang dengar tu faham maksud kita. Hasrat hati kita. Nampak kan? Okey. Kita pergi dalam semayang pula. Ketika imam nak rokok. Kalau tu imam guna perkataan Allahu Akbar hanya semata-mata nak khabar kepada makmum bahawa aku nak rokok, maka sama dengan percakapan manusia. Kalau semata-mata nak khabar Allahu Akbar, cuma dia tak guna kata aku nak rokok dah. Dia guna perkataan lain. Okey, nampak kan? Jadi guna perkataan Allahu Akbar nak khabar aku nak rokok Jadi dia menggunakan perkataan untuk menyatakan hasrat hati dia supaya orang lain faham. Nampak tak sama tak dengan kalam manusia? Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i, pandangan sebahagian ulama kata kena qasak zikir. Kalau tak mau qasak zikir pun jangan qasak untuk menyampaikan perkataan tersebut kepada makmum agar makmum faham kita nak berpindah. Sebab kalau kita qasak, kita buat lagu tu macam cakap dah. Cuma cakap warna dia kata subhanallah, bukan cakap bukan khabar. Kita khabar dah kan? Perkataan yang keluar daripada mulut kita berbeza. Dan orang ni lain, orang ni lain, orang ni orang lain. Dan kita boleh guna istilah yang tidak diguna dalam masyarakat kita untuk sesuatu tujuan. Betul tak gitu? Betul tak kita boleh guna suatu kalimah yang kita buat istilah yang baru yang tidak diguna oleh masyarakat kita. Orang yang duduk asrama dia ada istilah-istilah sendiri kalau untuk nak langgar undang-undang asrama. Ke tak biasa? Biasa kan gitu kan, ada istilah dia. Macam contoh, ada yang perokok orang hidup asrama. Dia tak kata rokok. Dia tukar kepada benda lain. Mungkin dia tukar pakai coklat ada tak? Betul tak gitu? Tengok, maksudnya dia telah guna istilah yang lain untuk memberi faham kepada pendengar. Dan mengguna istilah aku nak bergerak dah mau ikut dengan istilah subhanallah. Okey, boleh faham? Jadi oleh kerana dilihat pada sudut itulah sebagian ulama kata jangan semata-mata ketika kita kata ucap subhanallah kita imam semata-mata nak khabar kepada makmum aku nak berpindah sebab dia sama dengan kalang manusia. Boleh faham tak perbincangan dia? Tapi yang nak khabar masalah ni sebenarnya masih lagi dalam perbincangan berkhilaf di kalangan ulama. Baik. Orang yang jadi tu imam ketika dia rokok dia kata Allahu Akbar, ia ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memang ucapan tersebut adalah diucap kerana ia adalah benda yang disunatkan diucap dalam sembahyang. Zikir yang disunatkan dalam sembahyang. Okey, hak tu selesai. Betul. Hak tu tak ada masalah. Yang kedua, dia niat untuk khabar kepada makmum serta dalam masa yang sama dia niat juga perkataan tersebut adalah perkataan yang disyariatkan dalam sembahyang. Okey, ni ada masalah ke tak? Tak ada masalah. Yang ketiga, dia ucap perkataan tersebut bukanlah qasak untuk mengungkapkan perkara yang dituntut dalam sembahyang, tapi hanya semata-mata nak khabar kepada makmum supaya makmum ikut dia. Aku nak gerak dah aku nak gerak dah Cuma dia tukar kepada kalimah yang lain. Sebagaimana orang tukar istilah coklat daripada rokok kepada coklat. Sebagai contoh kan. Baik. Hak teruk lagi tukar kepada sembahyang teruk. Mu sembahyang dah? Mu sembahyang dah?
Dia kata ke geng dia, geng kita tak sembahyang lagi. Kita pergi sembahyang sekali. Ingat nak pergi sembahyang suruh ke pun nak isyak okok sekali. Tengok itu kau perkataan tersebut. Kau wak orang sembahyang. Pas makan nasi sembahyang semua. Ni kerja orang lelaki ni, bukan kerja orang puang ni, kerja orang lelaki ni. Kita biasa juga duduk dia seramai kan? Ke tak biasa Ustaz Latih Biasa tak? Biasa kan jumpa benda-benda gini kan? Bukan kita buat. Kita tak buat. Jumpa benda-benda gini. Nampak kan? Jadi kalau hak yang ketiga ni, ucapan tersebut bukanlah dia qasad untuk mengucapkan benda hak yang disyariatkan dalam sembahyang, bukan. Tapi semata-mata nak khabar. Jadi ada masalah ke tak? Ada masalah. Kan tak boleh cakap manusia menggunakan perkataan manusia dalam sembahyang kan? Sebab itulah sebagian ulama kata mungkin kena niat zikir. Nampak tak kesimpulan dalam masalah ni? Okey. Anda tak ingat yang utama. Jadi niat gitu je lah. Kita baca Allahu Akbar adalah kita melafazkan zikir yang disyariat adalah sembahyang. Sekolah tu lah. Tapi anda tak tahu apa mana yang utama. Tak tahu. Dah pernah niat ke sebelum ni? Pula dah. Dah jadi teriman kan? Ana bukan kata Ustaz Atih Ana. Dah. Ana baca tu memang ana niat untuk mengucapkan benda yang disyariatkan dalam sembahyang lah. Niat zikir tu kita ucapkan benda yang disyariatkan dalam sembahyang kan? Baik. Ya sebenarnya dia ada selagi perbincangan kalau kita nak faham masalah ni. Dia ada satu perbincangan yang lain. Tapi dia boleh kita nak kait dengan masalah ni. Dia kalau kita baca Al-Quran, sama ada kita tahu makna ataupun tidak, kita qasad zikir ataupun tidak, maka tetap dapat pahala. Quran semata-mata baca, sebab dinamakan Quran sebagai Quran, diambil daripada perkataan Quran, qiraah. Semata-mata baca dapat pahala. Tapi masalah zikir, adakah dapat pahala semata-mata berzikir? Sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama kata mana zikir tidak dapat pahala melainkan apabila orang tu memahami secara umum makna apa yang diucapkan. Ada sebahagian ulama. Walaupun pandangan yang kedua mengatakan dapat pahala juga. Asal kata lafaz yang keluar daripada mulut dia adalah lafaz zikir. Dia ada kaitan dengan masalah ni. Ada pandangan sebagai ulama mungkin sebut la ilaha illallah, tapi headset WhatsApp la ilaha illallah. Apa dah corona hari ni? La ilaha illallah. Mulut la ilaha illallah. Kan? Belah-belah senyum. Tengok masang pula. Sebab ada masalah mendok kerjaan baru ni. Misalnya kita kata contoh kan. Lepas tu senyum pula. Okey, hak tu tak dapat pahala. Sebab hati tidak memahami apa yang diungkapkan. Tu mengikut pandangan sebahagian ulama. Biasa dengar tak ni? Biasa dengar kan? Okey, ni ada kaitan dengan masalah saat ni. Baik. Oleh kerana semata-mata sebutan, ada pandangan yang mengatakan masih lagi belum dikirakan zikir. Okey, tiba-tiba ada qasad untuk khabar korang pula. Nampak macam kalang anak Adam. Tapi tak lihat gitu dalam sembahyang. Tapi ulang sekali lagi, masalah ni ada perbincangan di kalangan ulama, tidak berlaku kesepakatan. Mana pandangan mu'tamad? Ustaz Latif tanya, ana pun tak ingat. Lepas tu pandangan mu'tamad tak tahu apa dia. Sebab tak pernah kaji secara mendalam masalah ni. Baik. Wallahu a'lam. Seterusnya kata dia membaca kunut ketika i'tidal pada rakaat yang kedua solat subuh. Ketika i'tidal pada rakaat yang kedua solat subuh baca kunut. Ada seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i nama Imam As-Subki. Imam As-Subki ada dua orang, anak dengan ayah. Imam As-Subki anda lupa, Imam As-Subki anak ke Imam As-Subki ayah anda lupa. Pada dulu dia baca kunut, lepas tu dia pun tengok kepada dalil, dia ulama hadis. Anak dengan ayah semua ulama hadis belaka. Baik. Dia kata, dalil kunut ni tak kuat mana? Dia tinggal kunut lama. Lepas tu dia kaji pula, nampak kuat pula. Dia baca pula kali dia kunut. Siapa? Imam As-Subki. Tapi anak ataupun ayah, wallahu a'lam. Anda lupa. Baik. Juga pada solat-solat fardu yang lain, sekiranya berlaku musibah ataupun bencana. Kunut ni dinamakan sebagai kunut nazilah. Di tempat kita ni, oleh kerana di antara perkara yang tersebar merebak adalah virus corona, maka sunat kita baca kunut nazilah. Sembahyang zuhur sunat, sembahyang asar sunat, sembahyang maghrib sunat, isyak sunat, subuh sunat. Baik. Yang ke-9-nya mengucap ketika rakaat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Okey. Dalam masalah ni ada hak yang perlu kita kena sebut juga berkenaan dengan perkataan wa bihamdihi. Perkataan wa bihamdihi ada orang mempertikaikan. Sebab tidak ada sandaran yang sahih.
Subhana dalam sujud subhana rabbiyal azim, dalam dalam rakaat subhana rabbiyal azim, manakala dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Okey. Sebenarnya perkataan ataupun penambahan wa bihamdi ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Boleh tengok dalam riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Imam Abu Daud. Hadis nombor 870. Yang mana dalam hadis ni menyebut fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalatha wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalatha. Rasulullah apabila dia rakaat dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Pada penghujung hadis tersebut kata Imam Abu Daud kata lagu mana? Wa hadhihi ziyadatu nakhafu alla takuna mahfuzah. Ni kata Imam Abu Daud. Penambahan wa bihamdihi ini kami bimbang ia bukanlah mahfuzah. Kami bimbang adalah penambahan yang syadzah. Dia panggil ada penambahan yang syadz. Syadz lawang dia mahfuz. Baik. Jadi Imam Abu Daud pada penghujung hadis tersebut dia kata wa hadhihi ziyadah nakhafu alla takuna mahfuzah. Okey, perhati molek perkataan Imam Abu Daud. Terus ada sebahagian daripada orang dia faham perkataan Imam Abu Daud, dia kata tengok Imam Abu Daud mendhaifkan penambahan ini. Imam Abu Daud kata wa hadhihi ziyadatu ghairu mahfuzah, tapi Imam Abu Daud kata wa hadhihi ziyadatu nakhafu alla takuna mahfuzah. Kami bimbang. Adakah Imam Abu Daud memutuskan ghairu mahfuzah penambahan ni? Tak, dia bimbang sahaja. Dia lain dua ibarat. Wa hadhihi ziyadah ghairu mahfuzah, lain daripada wa hadhihi ziyadatu nakhafu alla takuna mahfuzah. Imam Abu Daud tidak memutuskan bahawasanya penambahan ini adalah penambahan yang syadzah. Baik, maka kita tengok ada sebahagian daripada ulama hadis menghukum penambahan ini adalah penambahan yang sahih. Walaupun ada mengatakan penambahan yang syadzah. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama hadis dalam menentukan penambahan wa bihamdi dalam riwayat Imam Abu Daud, adakah syadzah ataupun dikirakan ziyadatus thiqah. Kita ada ziyadatus thiqah. Dalam ilmu hadis kita ada ziyadatus thiqah maqbulah, penambahan yang diriwayat oleh perawi yang thiqah diterima. Dan kita ada masalah hadis syadz. Kita ada kadang-kadang penambahan itu adalah penambahan syadz, penambahan syadz ketika ada mukhalafah. Okey, itu perbincangan dalam ilmu hadis. Baik. Jadi dalam masalah penambahan wa bihamdi ada sebahagian daripada ulama hadis menerima bahawa penambahan tersebut bukan penambahan yang syadzah. Maka disunatkan buat penambahan. Okey, katakanlah penambahan tu penambahan syadzah ataupun penambahan tu dhaif. Maka masih lagi gambar pandangan ulama hadis, majoriti ulama hadis mengatakan boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Apatah lagi ada sandaran daripada hadis yang sahih yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada pertambahan wa bihamdik dalam riwayat daripada Aisyah. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Cuma hak tadi wa bihamdi, hak ni wa bihamdik maksud sama. Okey, boleh faham kan? Jadi oleh kerana masih lagi ada sokongan daripada hadis-hadis sahih yang lain, walaupun hanya perbezaan wa bihamdih dengan wa bihamdik, maka cukup untuk kita hukum penambahan wa bihamdih adalah digalakkan. Dan inilah yang diambil oleh ulama, sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Bukan semua, sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Baik, wallahu a'lam. Seterusnya meletakkan kedua-dua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, dahi, lepas tu hidung ketika sujud. Ini juga berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebab dalam hadis Rasul larang kita turun sebagaimana turunnya unta. Dalam hadis Rasul larang turun sebagaimana turun unta. Dah turun unta, mana unta turun? Unta turun kaki depan dulu baru kaki belakang. Ke kaki belakang dulu baru kaki depan? Sudahlah. Ana tengok dah. Dalam tu dah ingat agak warna unta turun. Kaki depan dulu. Umai tengok di Sudang. Biasa main unta. Allah Rabbi, anak tengok kambing je. Sebab kita ada kambing je. Tak nak tengok unta. Tapi pernah tengok dalam YouTube-nya. Dia tu kaki depan dulu. Okey, baru kaki belakang. Jadi oleh kerana dia turun kaki depan dulu, baru kaki belakang, jadi Rasulullah takwil kita turun sebagaimana turun unta. Maka caranya kita turun kaki belakang dulu, baru kaki depan. Sebab kaki depan unta itu dinamakan tangan, kaki belakang dinamakan
kaki belakang dinamakan kaki lah. Okey. Jadi turun kaki dulu baru tangan. Tu lutut dulu baru tangan. Cuma ada sebahagian daripada ulama, sebenarnya masalah ni dalam hadis sendiri pun berlaku perbincangan yang panjang. Dalam hadis sendiri ada yang hadis dia suruh turun tangan dulu baru kaki, ada hadis suruh turun kaki dulu baru tangan. Ada sebahagian ulama dia kata yang sepatutnya turun tangan dulu baru turun kaki. Kerana unta dia turun atas lutut dulu. Memang turun kaki depan tapi turun dengan lutut dulu. Jadi jangan turun lutut dulu, turun tangan dulu. Tapi kalau turun tangan dulu, masalah kalau orang gemuk payah sikit. Orang gemuk kan, dia kena gagah dengan lutut. Baik. Ada pandangan yang ketiga, ni pandangan yang ketiga. Hak yang kata Rasul larang turun sebagaimana turun unta, bukanlah turun tangan dulu, bukanlah turun kaki dulu, tapi turun secara rembah. Jangan turun secara rembah. Nak turun tangan dulu pun tak apa, kaki pun dulu tak apa. Sebab unta ni turun tegung. Kita jangan tegung. Kalau semayang atas surah, hak yang kayu tu gagah-gagah bunyi. Jangan gitu. Selu-selu sudah. Ada pandangan yang ketiga, tapi pandangan yang ketiga ni adalah sedikit menyalahi apa yang ditafsirkan oleh sebahagian daripada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebahagian sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, dia kena turun kaki dulu, tangan dulu, kaki dulu. Baik. Tapi ada pandangan yang ketiga. Wallahu a'lam. Seterusnya, mana pula lagi ya? Meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, dahi, lepas tu dan hidung ketika sujud. Ni sunat belaka. Meletak, lepas tu nak letak mana dulu, hak tu tak ada masalah. Yang penting kita sujud molek je. Cuma hak yang paling afdal macam hak yang dikabas ni. Yang kesebelah mengucapkan ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Perkataan hak yang banyak semuanya mempunyai sandaran yang sahih. Mereka perkataan wa'fu'ani. Wa'fu'ani ada perbincangan di kalangan ulama, cuma tidak menjadi masalah buat penambahan wa'fu'ani. Duduk istirahat pada rakaat yang pertama dan ketiga kecuali pada solat maghrib. Duduk istirahat pada rakaat yang pertama dan ketiga. Duduk istirahat maksudnya selepas daripada kita bangun daripada sujud yang kedua, duduk sekejap baru kita bangun terus. Duduk sekejap. Baik. Duduk istirahat ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang ketiga belah adalah tasyahud tahiyat, maksudnya tahiyat awal. Yang ke-14 duduk ketika tasyahud awal. Yang ke-15 bersawak ke atas Nabi ketika tasyahud awal dan ketika berqunut. Yang ke-16 duduk iftirash, duduk tahiyat awal pada kesemua duduk, dan duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir pada tasyahud akhir. Yang ke-17 disunatkan memandang kepada tempat sujud. Yang ke-18 solat dengan penuh khusyuk. Khusyuk bukanlah syarat sah sembahyang. Syarat dia adalah termasuk dalam sunat sembahyang. Sebab itulah kalau orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang tetap wajib kena sembahyang. Bukan aku sembahyang tidak khusyuk ni aku tak sembahyang. Bukan lagu tu. Dan anda pernah jumpa ni bukan hak yang lepas ni, hak sebelum daripada ni, dalam lebih kurang dalam 20 tahun lepas. Lama dah cerita ni, 20 tahun lepas. Masa tu anda baru umur awal 20-an. Lebih kurang lah 20 tahun lepas, lebih kurang. Anda pun lebih lupa lebih tepat. Ada seorang tu dia mari dalam muka murung, bermasalah. Mari jumpa. Dia mari jumpa, lepas tu dia kata nak jumpa dengan anda. Kita pun tak apalah. Mari nak jumpa, hebat kat aku tu. Masa tu. Baik. Mari jumpa, lepas tu dia nak tanya ada masalah ni. Masalah dia, saya dah semayang lama dah. Sebab dia dah semayang, sebab dia kata saya belajar kitab hikam. Belajar kitab hikam pula. Dak khusyuk. Kalau dak khusyuk, dak guna semayang. Jadi tu saya dak semayang sebab dak khusyuk dalam semayang. Ana kata, "Hai, dak boleh buat gitu. Dia khusyuk ni sunat," kata. Semayang wajib, mana boleh kita dak boleh nak buat benda sunat dalam semayang. Sampai ke semayang pun kita dak buat, dak boleh. Lepas tu dia suruh air tawar. Kita dak payah buat air tawar sebab dak perlu tok gula. Kita pun ambil, dak sungguh ni, kita rakyat sungguh ni benda yang cerita lama. Kita pun ambil air. Ambil air, kita baca benda, baca Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ke dia minum. Lepas tu dia mari pula, dia kata lega sikit, tenang dah sikit. Itu pun mausa kat aku rasanya masa tu. Ya. Tu cerita lama. Dan ni dak buat dah tahu. Ni dak buat dah, jangan mari ya. Tak buat dah. Hak tu je, masa tu je. Dan ni kalau mari kita buat air teh, kita buat air mani. Allah Rabbi. Ini cerita lama lah, cerita lama. Hak tu tak kenalah. Sebab khusyuk dalam sembahyang bukanlah wajib. Hukum dia adalah sunat. Memang dituntut kita khusyuk, tapi bukanlah maksud kalau kita tidak khusyuk dalam sembahyang, maka sembahyang kita tidak sah. Bukan maksud lagu tu. Dia khusyuk ni, kalau kita nak bincang berkenaan dengan khusyuk,
Dia khusyuk, ada khusyuk yang sempurna. Start daripada awal sampai ke akhir semayang kita khusyuk. Ada khusyuk yang tidak sempurna. Awal semayang boleh, ujung semayang faham ni. Okey, ada dah khusyuk, ada pun sikit. Allahu Akbar, ingat Allah Maha Besar. Lepas tu bismillah, ingat lagi. Masuk rakaat kedua tahu mana dah. Baca-baca je. Dah ingat dah. Habis benda kita ingat. Okey, khusyuk. Sekadar yang untuk rakaat yang pertama. Khusyuk dah tu. Dia bukan khusyuk dalam semayang kita dah ingat belaka. Dak nampak belaka orang. Dak ingat belaka orang. Mana boleh dak nampak belaka, dak ingat belaka orang. Kita tu imam, kita kena rak makmum. Kita kena ingat bilangan rakaat. Baik. Jadi kita khusyuk ni maksudnya sekurang-kurang adalah kita memerhatikan setiap makna hak yang kita baca. Mari ada lintasan-lintasan hati khawatir, kita kena tolak. Tengok duduk semayang, ingat ke kambing. Okey, tolak. Daya layang. Ingat ke tu, ingat ke ni. Tolak belaka. Dia sedikit pun tidak menafikan khusyuk. Baik. Yang ke-19 mentadabbur bacaan Al-Quran dan zikir. Yang ke-20 memanjangkan bacaan pada rakaat pertama melebihi rakaat kedua. Yang ke-21 mengerjakan solat dalam keadaan cergas dan lapang dada. Lapang hati. Jadi maksudnya benda yang patut diselesaikan, selesaikan dulu. Sebab kata apabila bertemu ataupun berhimpun asyak dengan isyak, maka kita kena dahulukan asyak di atas isyak. Mana asyak? Makanan petang. Isyak semayang isyak. Mai perut lapar. Lepas tu daging kambing pula. Orang ramai. Hai semayang dah. Dan kat aku ni kan. Semayang gaduh-gaduh. Sebab nu kerja nu. Tiba-tiba. Gi habis licin. Bulan puasa. Dah buka puasa wataman dulu. Gi semayang. Ada hak setengah-setengah di bahang dulu. Jadi kita. Allah habis dah tinggal tulang saja. Esok kambing pula. Buana dah esok . Semayang tak sedap dah. Gaduh-gaduh semayang. Okey. Makan dulu. Baru semayang. Baik. Sama juga nak berok, nak kecing, nak berok ketik-ketik nyegi semayang. Tu mula geliat dalam semayang. Jadi hati dah tenang. Okey, selesaikan dulu. Sunat. Kita buat selesai dulu benda yang mengganggu hati kita. Okey, memperbanyakkan doa ketika sujud. Sujud adalah tempat mustajab doa. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Taala adalah dalam sujud, maka perbanyakkan berdoa dalam sujud. فصل ولا تبطل الصلاة بالكلام الكثير والأكل الكثير والفعل الكثير كثلاث خطوات وثلاث ضربات متواليات وبضربة مفرطة والوثبة الفاحشة وإن تكلم بالكلام قليل ناسيا أو أكل قليلا ناسيا أو زاد ركوعا أو سجودا ناسيا لم تكن ذلك وسجد لسهو. Pasal perkara yang berkata salat atau perkara yang berkata salat bercakap-cakap yang banyak, makan yang banyak dan melakukan perbuatan yang banyak seperti melangkah dengan 3 langkah dan melakukan 3 pergerakan secara berturut-turut. Begitu juga melakukan satu pukulan yang melangkah dan satu lompatan yang teruk. Sekiranya dia bercakap dengan percakapan yang sedikit dalam keadaan lupa atau makan yang sedikit dalam keadaan terlupa atau menambah rukuk dan sujud dalam keadaan terlupa, maka tidak batal salatnya namun hendaklah dia sujud sahwi. Baik. Ni kita masuk dalam perbahasan perkara yang membatalkan solat. Antara perkara yang membatalkan solat yang bercakap-cakap yang banyak, makan yang banyak dan melakukan perbuatan yang banyak seperti melangkah dengan 3 langkah dan melakukan 3 pergerakan secara berturut-turut. Okey. Bercakap-cakap yang banyak batal sembahyang. Manakala bercakap sedikit batal tak sembahyang. Bercakap sedikit. Okey, kat gini dia akan khabar percakapan yang sedikit, kalau lupa tak batal sembahyang. Perkataan yang banyak lupa ke sengaja ke batal sembahyang. Okey, gini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, percakapan dalam sembahyang dia terbagi kepada 2. Percakapan yang sedikit dengan percakapan yang banyak. Percakapan yang banyak sengaja ke lupa ke batal. Kalau lupa batal, apatah lagi kalau sengaja. Percakapan yang sedikit, tengok. Kalau sengaja, batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Okey. Ukuran sikit dengan banyak lagu mana? Ukuran sikit dengan banyak. Ukuran sikit dengan banyak diambil daripada hadis Dzul Yadain. Ketika Rasul sembahyang 2 rakaat. Lepas tu Rasul bagi salam. Maka ada seorang sahabat yang dikenali dengan Dzul Yadain. Dia katakan, aqsiratis salatu am nasita ya Rasulullah. Dia ambil daripada percakapan hak yang bercakap. Yang mana dalam percakapan tersebut ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i digabung semua riwayat, ternyata ada 6 patah perkataan. Maka dia kata sikit adalah kurang daripada 6 patah. 6 patah ke atas banyak. Okey. Itu ukuran dia.
Begitu juga makan yang banyak. Makan banyak dak kira sengaja ke, tak sengaja ke, batal. Ia tak sama dengan puasa. Puasa lain. Puasa makan banyak mana pun kalau tak sengaja tak batal. Semayang kalau makan banyak tak sengaja pun batal. Apatah lagi sengaja. Dah apa-apa. Beza mana semayang dengan puasa? Sebab dia kata sembahyang ni ada pergerakan-pergerakan yang khusus. Yang pergerakan tersebut dapat mengingatkan dia bahawa dia sedang sembahyang. Tapi puasa tak ada pergerakan khusus. Kita hari ni orang puasa, orang tak puasa kita tak tahu. Tapi orang semayang kita tahu siapa semayang. Kan gitu kan? Jadi oleh kerana sembahyang ada perbuatan-perbuatan yang khusus, maka melakukan makan yang banyak ni tak munasabah sangat dengan sembahyang. Doa lalu dia, siapa ke doa sedar sembahyang habis 3 pinggang. Tak mungkin berlaku gitu. Tak munasabah, tak sedar langsung. Habis 3 pinggang, aku dah sudah pergi sembahyang. Pelik sangat orang lagu ni. Tak kira lah. Oleh kerana mu makan banyak walaupun lupa, batal. Tak sama dengan puasa. Tapi kalau makan sikit tak ada masalah. Tapi dengan syarat lupa, jangan sengaja. Baik, ia sikit ni bukan satu suap. Dalam makan ni, makan semayang ni kalau satu suap, dia tak panggil sikit, dia panggil banyak dah. Sikit ni hak yang lekat celah-celah gigi gitu je, hak yang 2-3 utir, hak tu sikit. Kalau satu suap tu dikira banyak dah satu suap. Dalam bab semayang ni. Baik. Jadi dekat celah gigi 2-3 utir, tengah-tengah semayang duk tunggu Tok Imam rokok dah. Habis dah Tok Imam. Tok Imam baca surah panjang kan. Kita nak tadabbur ayat tak pun nak pandai. Lepas tu Tok Imam dia nak nikmati bacaan Tok Imam tak sedap mana suara. Jadi duk dengung lah kita dalam semayang. Jadi duk dengung benda puas saja, main lidah tubik suti, tarik gigi hok dekat tebal contoh. Maka nyegi telang. Sengaja batal, tak sengaja tak batal. Tu dipanggil sikit. Katanya bercakap yang banyak batal, makan yang banyak batal, melakukan perbuatan yang banyak batal. Okey, ukuran banyak lagu mana? Sini berlaku khilaf pula di kalangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i dia kata gini, ukuran banyak gini. Kalau perbuatan dengan anggota besar, 3 kali berturut-turut banyak. 3 kali berturut-turut banyak. Kalau dok 3 kali, sekali, 2 kali ataupun 3 kali tidak berturut-turut, tu tak apa. Dok semetok akak kepala, dok semetok akak kepala. Hak tu dah batal. Tapi perbuatan tu kalau tak ada keuzuran, dok comel lah. Baik, sebab semayang ni ada syughul kita. Inna la fi salati syughla. Sesungguhnya dalam sembahyang ada kesibukan yang tersendiri. Tak boleh kita buat ikut benda ikut dang. Baik. Begitu juga melakukan suatu pukulan yang melampau, satu lompatan yang teruk, ia membatalkan sembahyang. Nak tahu melampau ataupun tidak, kena tengok orang tengok kita buat lagu tu orang kata wan ni. Berdegang katok tengah sembahyang. Orang kata mu ni macam dak sembahyang. Teruk lah tu. Siapa orang kata mu macam dak sembahyang buat lagu tu, maka batal. Tengah sembahyang nothing, maka batal sembahyang. Baik. Melainkan kalau sekiranya bukan ikhtiariyah, perbuatan ikhtiariyah, perbuatan iltirariyah, hak tu tak batal. Walaupun banyak buat. Contoh, kita sampai masjid tu imam tak ada. Dia pun tengok, set-set hak baik-baik daurah Qomat lalu. Lepas qomat dia eret kita suruh jadi tu imam. Dia kan mari daurah semua kan? Takkan nak jadi tu imam. Kata dia, tolong. Orang tak biasa jadi tu imam ni tak tahu lutut macam mana. Orang tak biasa jadi tu imam. Sungguh. Gitu tu kata. Biasa tak usah kata gitu. Anak-anak biasa dulu. Anak kena mula-mula anak khutbah di Kedah. Dia lusta rasanya Kedah. Masa tu Tok Guru Pak Ya Teluk, Tok Guru besar di Kedah mati. Cucu dia kawan anak. Apabila Tok Guru Tok Ki mati, dia suruh pergi sana. Masa tu anak baru umur 20-an. Lepas tu dia kata hari ni hantar kena khutbah. Pulak dah. Tak apa lah. Tek-tek. Dia kata tak ada tek. Kena berkhutbah. Parok kata. Malam tu dah tidur kita cari susun maklumat. Okey tak apa lah. Lepas tu kita naik atas mimbar. Kita ingat mimbar cakap kita. Mimbar kat kita, dia susuk lutut kita. Ketua tak nampak. Faham? Dia mimbar dia tangga. Kita berdiri cokoh atas tu. Pegang tukar asa. Gitu tukar. Orang tengok. Ketua. Jangan main orang tak biasa duduk depan. Gitu kan? Kau tak biasa kan? Ketua. Dah ketua kan perbuatan tak kira banyak mana perbuatan kau. Ngingguk sekali kau. Mungah. Tak batal. Sebab tu dipanggil perbuatan iltirariyah, bukan ikhtiariyah. Lepas tu tak batal. Banyak mana pun. Dan ada juga orang yang kena nyakit. Nyakit masuk dalam sembahyang jadi gerak. Jadi gerak.
orang nyakit. Gerak banyak mana pun tak batal. Macam-macam ada cerita. Okey, habis. Antara perkara yang membatalkan lagi adalah sekiranya dia bercakap dengan percakapan yang sedikit dalam keadaan terlupa, atau makan yang sedikit dalam keadaan terlupa, atau menambah rukuk atau sujud dalam keadaan terlupa, maka tidak batal solatnya, namun hendaklah dia sujud sahwi. Dia tambah rukuk, tambah sujud dalam keadaan terlupa. 3 ke 4, dia pun ambil 3. Lepas tu tambah lagi. Rupanya pada asalnya 4 dah. Okey, tak batal. Aku rukuk ke 2 dah, ambil lah. Rukuk pula sujud. Silap. Tapi boleh juga rukuk sembahyang kerhana. Dan lagi cari jalan untuk menyelamatkan keadaan. Okey. Sujud 2 kali yang. Sujud sekali ke 2 kali dah. Sekali ke 2 kali dah. Okey, ambil sekali. Atau sujud pula kali kedua. Lepas daripada sujud kali kedua, 3 kali dah sujud. Dah tak apa. Sebab dia tidak disengajakan. Cuma sunat sujud sahwi. والقيام فيه والكلام قليل ناسيا وزيادة ركن فعله ناسيا والأكل قليل ناسيا وتجب متابعة الإمام فيه فلا سجد لسهو نفسه أو تخلف عن سجود إمامه عاملا علما بالتحريم بطل صلاته. Okey. Sujud sahwi hukum dia sunat. Maksudnya kalau kita ada melakukan kesilapan yang menyebabkan sunat kita sujud sahwi tapi kita tidak sujud sahwi, maka sah sembahyang kita. Sebab sujud sahwi hukum dia adalah sunat. Yang mana sujud sahwi 2 kali sujud. Sebelum sedikit daripada salam, tu maksud qubail. Qubail as-salam maksudnya sebelum sedikit daripada salam. Baik. Di perkataan qubail berbeza dengan qabl. Betul. Qubail atau sirah tasghir, sebelum sedikit. Sebelum sedikit salam, sunat kita sujud sahwi. Dia sujud sahwi dalam mazhab Imam Syafi'i ketika kita sunat, tinggal sunat ab'ad. Lepas tu dia cerita sunat ab'ad dia. Yang pertama ni tasyahud awal. Sunat ab'ad, selawat kepada Rasulullah dalam tasyahud awal, sunat ab'ad. Tinggal kunut pada sembahyang subuh, sunat ab'ad. Selawat kepada Rasulullah dalam kunut, sunat ab'ad. Berdiri pada kunut, sunat ab'ad. Lepas tu bercakap yang sedikit secara lupa, tidak membatalkan sembahyang, maka sunat juga sujud sahwi. Menambah rukun fi'li secara lupa, sunat sujud sahwi. Kalau tambah secara sengaja, batal sembahyang. Makan yang sedikit secara lupa, sunat sujud sahwi. Dia sebenarnya sunat sujud sahwi dia tidak khabar sebagaimana hak yang disebut dalam kitab Matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah dia bagi sebab-sebab hak yang sunat sujud sahwi ni dia sebut masalah-masalah lalu dah. Baik. Cuma kadang-kadang sujud sahwi hukum dia sunat bertukar menjadi wajib. Bila bertukar menjadi wajib? Ketika mana imam sujud sahwi, maka wajib makmum sujud sahwi. Wajib makmum sujud sahwi bukan asal sujud sahwi itu wajib, tapi kerana wajib mengikut imam. Dah kalau tu makmum dak sujud sahwi, sedangkan tu imam sujud sahwi, maka batal sembahyang makmum dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah makmum saat ni itu mengetahui bahawasanya tidak ikut imam sujud sahwi ia membatalkan sembahyang. Syarat yang kedua adalah makmum saat itu sengaja melakukan hal tersebut. 2 syarat ni batal sembahyang. Jadi tempat kita kalau sekiranya makmum tak sujud sahwi, biasanya tak batal sembahyang. Sebab mungkin makmum saat itu tidak tahu. Baik. Seterusnya, wajib menuruti imam pada sujud sahwi. Sekiranya makmum sujud kerana dirinya yang terlupa atau tidak bersujud mengikut imam dengan sengaja dalam keadaan dia mengetahui akan pengharamannya, maka batal solatnya. Batal solat makmum. Okey. Faslun wa yustahabu sujudu tilawati al-qari wal mustami' was-sami'i fi 14 ayatan. Yasjuduha al-imam wal munfaridu wa la yasjudu al-ma'mum li tilawati illa idza sajada imamuhu fa in sajada duna imamihi batala salatuhu. Pasal sujud tilawah disunatkan sujud tilawah bagi sesiapa yang membaca ataupun mustami' individu yang menerima dengan niat atau sami' individu yang menerima tanpa niat pada 14 ayat sujud. Ia dilakukan oleh imam dan juga orang bersembahyang bersendirian. Janganlah makmum sujud tilawah melainkan sekiranya imam bersujud. Sekiranya makmum bersujud sedangkan imam tidak bersujud, maka batal salat. Okey, berkenaan dengan sujud tilawah, yang mana sujud tilawah adalah sujud yang sunat kita lakukan ketika kita baca
beberapa ayat ataupun beberapa potong ayat daripada Al-Quran yang pada ayat tersebut sunat kita sujud. Jadi dalam Al-Quran mengikut mazhab Imam Syafi'i lah ada 14 tempat ayat sujud, yang mana apabila kita baca ayat tersebut sunat kita sujud. Orang hak yang membaca sunat sujud, orang hak yang mendengar sengaja mendengar sunat sujud, dan orang hak yang mendengar walaupun dia tidak sengaja mendengar pun sunat sujud. Dia hak yang dia ada perbezaan di antara mustami' dengan sami'. Baik. Ketika mana tu imam sujud tilawah dalam sembahyang, maka diwajibkan kepada makmum sujud tilawah bersama dengan imam. Tapi kalau tu imam tak sujud tilawah, makmum jangan sujud tilawah. Baik. Kalau makmum fa in sajad, kalau sekiranya makmum sujud juga sedangkan imam tak sujud, maka batal sembahyang makmum. Subuh Jumaat, tu imam gaduh. Kalau sujud lewat pula sudah sembahyang, tapi rakaat pertama tak baca surah sajdah. Siapa tepat kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dia tak sujud. Makmum duk tunggu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, sambung. Makmum gerang kata imam, makmum sujud seorang, batal sembahyang. Gitulah contoh dia. Baik. Fasal wa taqilu salatu khalfa al-saq wal barat wa khalfa al-ma'mum wa khalfa al-muhdisi wal junubi wal kafir wa khalfa man 'ala badanihi aw thawbihi wa najasatihi wa khalfa famil al-ma'i wat turabi wa la yusalli rajulu khalfa al-mar'ati wal insan. Okey. Kita kena berhenti sini dulu, kita buka soalan sekejap. Boleh? Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada pertanyaan lah. Wallahu a'lam. Muka surat 48. Sekiranya makmum sujud kerana dirinya yang terlupa atau tidak bersujud mengikut imam dengan sengaja dalam keadaan dia mengetahui akan pengharamannya, maka batal solatnya. Jika sekiranya makmum sujud kerana dirinya yang terlupa. Okey. Dalam semayang, tu imam dah buat salah, makmum buat salah. Masa duduk tahiyat awal, tu imam baca tahiyat awal, makmum duduk galik, duduk dengung je. Tiba-tiba tu imam bangun, dia pun bangun sekali tu imam. Bila bangun dah, aku dah ingat tahiyat awal saat ni. Okey, tu makmum terlupa tahiyat awal. Tu imam tak terlupa. Makmum duduk tapi tak baca. Adakah sunat makmum sujud sahwi? Kata ulama tak. Kerana kesalahan yang dilakukan oleh makmum ditanggung oleh imam. Kesalahan yang dilakukan oleh makmum ditanggung oleh imam. Nanti pada akhir sembahyang tu imam bagi salam, makmum kena bagi salam dengan tu imam, tidak perlu dia sujud. Kalau dia sujud juga, maka batal sembahyang makmum. Kita maksud dia. Okey, ada soalan lain lagi? Sembahyang sir makmum baca surah. Okey. Sembahyang sir, sembahyang pelahang. Contoh kita kata sembahyang maghrib dan sembahyang zuhur dengan asar. Jadi tu imam Allahu Akbar pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, tu imam baca lambat Fatihah. Sebab tu imam duduk memang tadabbur sungguh tu imam tu. Biasanya tu imam sakit biasa gitu. Sebab nak mati dah kan. Lama sikit sembahyang. Okey. Jadi makmum pun habis dah Fatihah, duk dengung makmum. Adakah sunat makmum saat itu baca surah? Baik, ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat makmum baca surah agar makmum saat itu agar makmum saat itu memenuhi bacaan di dalam qiyam. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Walau bagaimanapun ada pandangan yang kedua mengatakan tidak sunat dah, sebab dalam rakaat yang ketiga dan keempat tidak sunat baca surah. Tapi pandangan yang mengatakan sunat baca surah adalah kerana untuk menyempurna ataupun untuk memenuhkan waktu saat itu dengan bacaan, sebab ia dah dengar dah bacaan tu imam. Daripada duduk saja baik baca. Kita ada pandangan lagu tu, wallahu a'lam. Ulang Fatihah. Ulang Fatihah tak tahu lah tu. Wallahu a'lam. Ulang Fatihah kena tengok semula. Tak tahu ulang Fatihah. Kalau surah tu ada disebut lah. Cuma ulang Fatihah mungkin ada disebut tapi hamba tak ingat. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain?
Okey, bersentuh dengan perempuan tua, batal tidak wudu. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak disyaratkan perempuan saat itu tua ataupun muda. Yang disyaratkan perempuan tu adalah perempuan yang dewasa. Jadi apabila perempuan tu dewasa, telah sampai kepada hak syahwah, maka bersentuh dengan dia batal wudu, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Cuma ada pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanbali mengatakan oleh kerana bersentuh dengan perempuan ni disyaratkan ada syahwah, jadi kalau orang puan tua kalau sentuh tu tak ada syahwah dah, maka dah batal wudu. Mazhab Imam Syafi'i tak kira lah tua ke tak tua ke, yang penting telah sampai kepada hak dewasa, maka batal wudu. Orang tua pun cara orang tua, likulli saqitatin laqit, setiap yang bercicirang pasti ada yang memungut. Baik, wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Kita lebih kurang dalam 5 minit lagi. Orang hok puasa dia tak sengaja makan, jadi tak batal puasa juga. Tapi orang hok tak sengaja makan ketika kita salah dengar bang maghrib. Okey. Jadi orang hok yang dalam bab puasa, kalau orang tu tak sengaja makan, maksudnya dia makan dalam keadaan dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa. Dalam keadaan dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa, maka tak batal. Baik. Manakala orang hak yang makan ketika dia berpuasa, ketika sahur, dia makan ketika sahur, dia ingat kan? Masa nak buka, dia tunggu dua orang bang. Tiba-tiba orang dak bang lagi dia makan dah, ataupun orang bang silap. Orang bang silap, dia pun makan. Tiba-tiba Tok Bila pun buat istihar. Mula, Assalamualaikum, minta maaf banyak. Saya saat ni nak test peka je. Kawan ni kenyang dah. 5 minit baru kabar mula test peka. Dia makan dah. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa dia batal. Baik. Apakah perbezaan di antara masalah yang pertama tadi dengan masalah yang kedua? Masih tu kan nak tanya kan? Masalah yang pertama tadi, dia lupa bahawa dia sedang berpuasa. Manakala masalah yang kedua ni adalah dia tahu dia sedang berpuasa. Cuma sangkaan dia, okey ni, sangkaan dia bahawasanya waktu berbuka telah masuk. Dia sedar tak dia berpuasa? Dia sedar dia berpuasa. Tapi sangkaan dia bahawa waktu berbuka telah masuk. Tadi dia sedar tak dia berpuasa? Dia tak sedar dia berpuasa. Hari dia sedar tak dia berpuasa? Dia sedar. Cuma sangkaan dia waktu berbuka telah masuk. Maka dia berbuka mengikut sangkaan dia, betul? Tiba-tiba ternyata sangkaan dia tersalah. Maka ke dalam kaedah fiqh menyebut la ibrata bi-dhanni al-bayyin khata'uhu. Tidak dikira dengan sangkaan yang nyata tersalah. Sangkaan dia siapa dah masa berbuka, dia pun berbuka. Ternyata sangkaan dia tersalah, maka tidak diambil kira dengan sangkaan tersebut. Hak yang diambil kira adalah hakikat. Hakikat dia makan pada siang hari, yang dia sedar dia adalah orang yang berpuasa. Tapi tidak berdosa dia. Cuma wajib dia kena qada balik. Wallahu a'lam. Okey, nampakkan perbezaan kan? Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan yang lain? Lah. 2 minit lagi. Mana? Okey, kalau deheng masa sembahyang, dia dalam kitab dia ada sebut, kalau berdeheng sehingga mengeluarkan 2 huruf ataupun 1 huruf yang memberi faham, maka batal sembahyang. Kalau deheng dengar sengaja. Melainkan kalau deheng saat itu tujuan untuk membaca benda yang wajib. Kalau tidak deheng, maka tidak baca benda yang wajib, maka dibolehkan. Kalau semata-mata deheng, tidak dibolehkan. Okey, deheng payuh kalau kita nak cari deheng yang mengeluarkan 2 huruf. Deheng yang mengeluarkan 2 huruf payuh kita nak cari. Mana deheng siapa ketubik 2 huruf? Payuh kan? Jadi biasanya deheng tidaklah siapa ke pada membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Lah, 1 minit lagi. Tak ada, nak berhenti dah. Kita sambung lepas zuhur pula insya-Allah. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa ni? Niat zikir. Ada. Hasyat al-Matari. Ada tak?